各位家人，大家早安semuanya, selamat pagi. Ya, pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 感谢天使的 Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, selamat pagi sahabat yang terkasih. Semestinya kalimat ora et labora sering menjadi kalimat yang memberikan semangat bagi orang yang mendengarkannya. Kalimat ini mengartikan berdoa dan bekerja. Banyak insan juga mengartikan bekerja sambil berdoa. Sehingga membawa semangat bahwa segala sesuatu yang kita usahakan bukan semata-mata karena kekuatan diri kita sendiri. Pengharapan akan sesuatu menjadi lancar, menjadi sukses, bahkan terkadang ada yang berdoa untuk kemenangan. Sebuah panggilan yang dimuliakan, khususnya dalam kesulitan yang dihadapi. Berdoa ada pula yang melalui berdoa bersama. Namun berdoa di India, agama Hindu disebut upasana. Jadi, apa istilah berdoa dalam Buddhisme? Mari kita dengar dari Ibu Sinta. Saya Charles mempersilahkan. Salam hidup penuh keindahan. Pada masa sekarang ini, perubahan begitu cepat. Berkembang tidak pernah seperti sebelumnya. Manusia yang berada begitu luas di alam semesta ini, niscaya dapat berpikir untuk dirinya sendiri. Bukan lagi orang lain berpikir untukmu. Itulah antara kamu percaya atau tidak. Jika Anda percaya akan seseorang atau makhluk maupun tanaman, Anda dapat meminta padanya berpikir untukmu. Bahkan tidak sedikit para raja, penguasa, pemimpin, pasti juga memiliki ahli pemikir dan penasehat atau advisor. Pada masa ini mungkin Anda tidak percaya apa itu doa. Dalam Buddhisme, istilah berdoa seringkali tidak digunakan dalam konteks permohonan pada Tuhan atau sosok yang lebih tinggi. Buddhisme lebih fokus pada praktek, refleksi, meditasi, dan pengingatan ajaran Buddha Dhamma. Umat Buddha sering membacakan syair atau mantra, bukan untuk meminta sesuatu, tetapi untuk meningkatkan karma baik dan memperkuat pemahaman ajaran Buddha. Mengenal doa Buddha, pintu menuju kebijaksanaan dan ketenangan. Doa Buddha mengacu pada praktek spiritual dalam Buddhisme, di mana pengikut Buddha berkomunikasi dengan alam semesta, melibatkan Buddha, Bodhisattva, atau Arahat, orang suci, dan memohon bimbingan, perlindungan, kedamaian, dan pencerahan. Doa selalu dipahami sebagai suatu permohonan, permintaan, sebuah seruan dari hati yang pastilah merindukan jawaban. Semestinya, doa bukan sekedar meminta sesuatu dari alam semesta ini, tetapi membangun komunikasi yang sejati, seperti setiap percakapan yang bermakna. Doa bukanlah tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan. Setiap kita berdoa, kita sedang mengirimkan energi, harapan, dan niat ke dalam aliran kehidupan. Tetapi komunikasi yang sejati tidak hanya satu arah. Sebaliknya, kita juga membuka diri untuk merespon pesan yang datang sebagai jawaban. Doa sejati bukanlah tentang menuntut,
melainkan tentang menyelaraskan diri dengan ritme kehidupan. Kita menciptakan ruang yang datang dari jawaban yang tidak terduga. Jadi, kapan kita berdoa? Romo Sun menjawab, di dalam Buddhisme, berdoa sebenarnya berucap kalimat yang tidak terlalu panjang. Kita dapat melatih diri dengan menyertai doa untuk setiap perbuatan yang kita kerjakan, yaitu semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Sebagaimana kami menghendaki kebahagiaan untuk diri kami atau sebaliknya, orang yang membenci kita, dapat kita mengucap kalimat tersebut sebagai ungkapan memohon bimbingan, perlindungan, kedamaian, dan pencerahan. Semoga demikian pula makhluk sejahtera dan bahagia. Ora et labora, doa dan bekerja. Menyatu dalam kegiatan kita sehari-hari. Berdoa merupakan cara untuk memantapkan kepercayaan pada diri, mengembangkan potensi dan ketulusan jiwa, sehingga membawa kemajuan dan menghasilkan ketentraman. Doa yang dibacakan tidak putus-putus dapat membangkitkan getaran suci dalam kalbu dan menghantarkan pikiran untuk berkonsentrasi. Doa yang mengungkapkan cinta kasih pun menjadi langkah mula atau awal melatih metta bhavana, meditasi yang mengembangkan cinta kasih dan mengharapkan semua makhluk sejahtera dan bahagia. Lalu, apa yang dimaksud dengan parita dan mantra? Kebiasaan membaca parita juga seharusnya dimengerti dengan benar. Membaca bersama-sama secara rutin di zaman Buddha tidak ditemukan selain pengulangan patimokkha atau peraturan kebikuan oleh Sangha Pasittiya 73 Vinaya Pitaka. Mengingat bahwa dari ketiga jenis perbuatan yaitu melalui pikiran, perbuatan, dan ucapan. Perbuatan yang melalui pikiranlah yang paling berpengaruh. Maka seharusnya lah pembacaan parita dilakukan dalam bahasa yang dimengerti oleh si pembaca. Dan pembaca seharusnya mengingat kembali makna dari apa yang dibaca dan bukan hanya sekedar membacanya. Hal ini sesuai dengan kutipan dari Dhammapada Sahasravaga 8 ayat 3 sampai 102 yang berbunyi, daripada 1000 bait syair yang tak bermanfaat, adalah lebih baik satu kata dhamma yang dapat memberi kedamaian kepada pendengarnya. Demikian disampaikan beliau. Salam metta. Saya Sinta. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Kembali ke moderator, dipersilahkan. Setelah kita dengar dari Ibu Sinta, ada tambahan antara lain. Dari semua parita, bagian utama dari Buddha Nusati, perenungan terhadap Buddha. Dhamma Nusati dan Sangha Nusati lah yang paling umum dianjurkan oleh Buddha untuk diingat terus oleh pengikut awamnya. Selanjutnya mari kita mendengarkan pengertian doa dari Ibu Guru Hong. Saya Charles mempersilahkan. 大家好， Ya, semuanya apa kabar? 如果呢，我们有被问到这个 “Olai” 的老婆是从哪里？这句话是从哪里来的？这句呢，拉丁语是用来
基督教在工作的时候的左右铭。那意思是什么？就是承蒙上帝的祝福，然后就是很祷告就是祈祷与劳动的词语。 Jika ditanya, dari mana ora et labora berasal? Frasa dalam bahasa Latin. Dijelaskan, ungkapan tersebut digunakan untuk umat Kristen sebagai moto saat bekerja agar senantiasa diberkati Tuhan. 那这一本书，它所就是它的写这本书的人，就是马克思马龙所做的。他就是寻找它的意义，就是寻找事件的意义。这本书里面，所以这句话“祈祷与劳动”这句话很早很早以前，就被这个伟大灵修的卢西马圣母笃所创造。Mengutip dari buku Mencari Makna Peristiwa tulisan Markus Marlon. Ungkapan ora et labora pertama kali diciptakan oleh tokoh spiritualis besar pada abad keempat yang bernama Santo Benedictus dari Nursia, salah satu kota yang ada di negara Italia. 那随着这个时间呢，慢慢的就是这个祈祷与工作这个左右铭就变成了这个祈祷阅读工作。它就是描写一个人的生活方式能够更美好，能够接受美好的教育，能够学习更好实践的方法。 Ya, seiring waktu berjalan, semboyan ora et labora, yaitu berdoa dan bekerja, moto ini berkembang, diubah menjadi ora lege et labora. Diartikan berdoa, membaca, dan bekerja agar dapat menggambarkan kehidupan insan dengan benar dan lebih bagus, serta telah dipelajari, dijalani bagi dunia pendidikan. 如果呢，我们还不能说念经复华，可能我们是一个初学者，可是我们可以常常说这句祈祷词就是望一切众生幸福快乐。 Bila kita tidak bisa membaca parita karena sebagai pemula, maka kita bisa mengucapkan doa yang menjangkau tanpa batas, tanpa syarat, yaitu semoga semua makhluk hidup berbahagia. 那我们可以一遍又一遍的重复，一遍又一遍的重复。那我们经常的去做，经常的去实践，那我们心中就会充满这种慈爱的感觉。 Kalimat itu diulang terus. Bila hal itu sering kita lakukan dan hayati, maka batin kita akan diliputi oleh rasa cinta kasih atau metta. 有时候呢，当我们要做出这个伤害其他的动物啦，或是坏事啦，我们可能就很快就会意识到，我刚才还祈祷大家幸福。 那为什么现在我会出现那个不好的想法，要去伤害别人或是伤害动物呢？ Bila kita hendak melakukan perbuatan atau karma buruk yang merugikan makhluk hidup lain, kita cepat menyadari, baru saja saya mendoakan agar semua berbahagia. Tentunya, mengapa sekarang saya ingin menyakiti orang atau makhluk lain? 我们会造下这个恶业，会感受到恶果。所以在佛教中，他教导我们要祈祷，虔诚的礼拜，他不教我们伪造这个欲望或改变内心，而是要消除内心里面的杂质，比如说贪婪啦、仇恨啦、无知啦。Ya, karma buruk batal kita laksanakan. Buah buruk pun tak bakal kita rasakan. Sembayang, puja bakti, dalam agama Buddha bukan untuk memalsukan keinginan kita atau mengubah apa yang ada dalam diri kita,
tapi untuk mengubah apa yang ada di dalam diri kita. Mengikis kotoran batin, loba atau keserakahan, dosa atau kebencian, dan moha atau kebodohan. 那为了了解它的好处在哪一个地方，我们现在来听听这个很简单的故事，最简单的故事。 Ya, untuk mengkaji manfaatnya, kita dapat mendengar suatu analogi yang sederhana dalam cerita ini. 我要开始讲了，要注意听哦。 Ya, saya mulai, kita dengar baik-baik. 从前呢，就是有一个农夫，然后呢，就他的牛棚里面呢，就养了一只驴。那这个驴子它已经老了，它就不能够再帮主人做很多的工作，所以这个主人呢，就经常就把它留在这个草原里面，就是吃吃草而已啦。 Ya, pada suatu ketika hiduplah seorang petani dan di rumahnya ada sebuah kandang yang dihuni seekor keledai. Sekarang keledai itu telah tua dan tidak banyak lagi bekerja untuk tuannya. Bahkan pemiliknya sekarang sering meninggalkannya untuk merumput di ladang yang terbuka. 那有一次呢，这个驴子它就是要找这个草吃啊。 可是就是祸不单行，就是很倒霉的呀。这个驴子呢，就不小心的掉进去这个井里面了，结果掉进去就被这个杂草啊，哇，就盖住了。 Satu ketika, keledai ini sedang mencari rumput di ladang. Malang tidak dapat dibendung. Keledai tua ini seketika jatuh ke dalam sumur yang sudah tua, yang terhalangi oleh rumput-rumput campur dengan tanaman gulma. 那还好呢，这口井呢，它已经干了，而且它不是很深。可是呢，这个驴子啦，怎么样跳，就是跳不出来，看了就很吓人。这个驴子就只有一直不断的叫着。 Sumur tua itu kering dan tidak terlalu dalam. Keledai tidak dapat melompat keluar. Kelihatan sangat menakutkan dan keledai terus berteriak kuat-kuat. 那过了几个小时，刚好就是这个邻居路过，他就听到这个驴子啊，在叫的声音很惨啊，他就看，就到这个井里面去看看，才看到。 Ya, setelah beberapa jam kemudian, ada tetangga kebetulan lewat mendengar suara keledai tersebut. Lalu mencari, melihat kedalaman sumur tua tersebut. 那这个邻居哇，就赶快跑去告诉这个农夫啊，告诉他这件事情。 Tetangga ini melihat keledai si petani dan bergegas mencari si petani untuk memberitahukan kejadian ini. 那农夫呢，就请求邻居啊帮忙把救这个驴子，能够把这个驴子就拉出这个井啊，所以他们就往这个井里面去了。 Petani itu meminta tetangganya untuk bergabung dengannya untuk menyelamatkan keledai yang malang itu. Dan mereka bergegas menuju ke sumur tua itu. 那这个农夫呢，就低着头看看这个井啊，就看看那个驴子在那边，两个眼睛瞪在那边，也不晓得怎么办啊。 Petani menoleh ke sumur dan melihat keledai tua itu tampak berkaca-kaca matanya. Keledai yang tak berdaya itu. 那这个农夫呢，跟邻居哇，就是很努力呀，要把这个驴子从这个井拉出来啊。再怎么拉，就是拉不出来啊。他们就想完蛋了，可能就是死路一条，没有希望了。所以农民啊，这些邻居就感到非常的痛苦啊，很难过。 Petani dan beberapa orang telah berusaha dengan kuat untuk menarik keledai itu keluar dari sumur. Namun tiada hasil. Jalan buntu, tiada harapan lagi.
Petani sangat sedih atas kejadian ini. 那后来呢，农夫就想了很久啊，还是没有办法想不出办法要怎么把这个驴子拉出来啊。最后就认定说啊，这个驴子老了啦，反正可能也没有用了啦。那就是让这个驴子死好了啦。他就用这个泥土啊，用这个粪便呐、然后就盖住这个驴子，就打算把这个驴子埋了，埋在这个井里面。 Setelah sekian lama berusaha, namun tidak berhasil mengeluarkannya. Akhirnya petani memutuskan bahwa keledai itu pun sudah tua. Lalu dia memutuskan membiarkan keledai tua itu mati dan menutupi sumur tua itu sebagai tempat kubur keledainya dengan kotoran-kotoran atau tanah. 那农夫呢就做出决定，就告诉这个邻居啊，帮忙把这个井啊把它盖起来啊。那就是把它的土盖在这个井上面，这样这个尸体啊，这个驴子如果死在这个井里面，就不会发出这个臭味啊。 Keputusan telah diambil. Petani memberitahukan pada tetangga-tetangga untuk membantu menutupi sumur itu agar tidak menimbulkan bau bangkai pada saat sudah mati. 那邻居也都同意了，他们也同意了，就拿起这个铲子啊，赶快挖土啊，然后把它埋在这个盖在这个井上面。 Mereka pun setuju. Mereka semua mengambil sekop dan mulai menyekop tanah ke dalam sumur tua itu. 哇，这个驴子呢，就忽然就明白了发生什么事情呐、哇，这个驴子就更紧张、更悲伤啊！他思想就越来越复杂了哦。这个驴子， Sekaligus, tiba-tiba keledai itu menyadari atas kejadian sekarang ini. Keledai bertambah panik dan sedih. Persoalan makin runyam. 那这个农夫就决定把它活埋了，把这个驴子活埋，所以他就常常去铲这个土啊，埋在这个井上面用在这个井挖进这个井里面。那可是这个驴子呢，就常常发出这个悲伤的声音呐、就是很痛苦的声音呐、可是这个农夫啊，还是一直在填土啊。 Petani memutuskan menguburkan dalam keadaan masih hidup dengan timbunan-timbunan tanah yang disekop itu. Keledai terus mengeluarkan suara pilu, tetapi penimbunan dengan memasukkan tanah terus berjalan. 那就很多人，就越来越多人去铲这个土，埋在这个井里面呐、那过了不久，这个驴子呢就没有再叫了，它就没有再很痛苦了，就是变得很沉静了，所以看起来这个井已经快满了，所以再填一填土，一点点的土，可能这个井就已经满了。 Setelah itu, setiap orang yang menyekop tanah ke sumur tersebut terkejut. Keledai tiba-tiba terdiam. Keheningan pun terjadi. Dengan hitungan tinggal beberapa sekop lagi, sumur tua itu pasti sudah penuh. 那他们就认为说啊，驴子一定是死了。 Mereka menafsirkan bahwa keledai itu pasti sudah mati. 那这个农夫呢，他终于就去这个井看看啊，看看这个驴呀、看看这个驴到底死了没有啊？可是当农夫看到的时候，他吓一跳啊。他说：“产出了，就是他们放进去这个井里面的土，都是在这个驴的背上啊，并没有淹住把这个驴盖住，就是在这个驴的背上。” Si petani itu akhirnya melihat ke dalam sumur dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Petani melihat bahwa tanah-tanah yang disekop tersebut ternyata hanya sisa sedikit di punggung keledai itu tanpa menguburnya. 那你知道吗？这个驴子既然做出一个很不寻常的事，原来呢，那个土啊落在这个井里面呢，就是刚好在它的背上，
然后他就把那个土了摇到这个地上，然后他就踩一踩，所以就把这个井啊填的这个地面填得很高啊。Ya, keledai itu ternyata melakukan sesuatu dengan luar biasa. Saat tanah yang jatuh ke sumur yang menimbun dia, keledai itu goyang-goyang badannya, sehingga tanah di punggungnya jatuh dan diinjak-injak terus-menerus, hingga menjadikan permukaan sumur semakin tinggi. 那这个老驴子呢，就抬起头，就是到这个地面，就找一块地面在平地上，这个驴子就跳来跳去啦。好，他就很高兴，他能够活命啊，跑来跑去的。那这个驴子就觉得说，呀，是这个主人呢，一直很努力的爱着他，所以他今天才能够活命。Keledai tua itu meninggikan tanah. Setelah menemukan permukaan tanah yang cukup, keledai tua itu pun melompat keluar. Terselamatkanlah nyawa si keledai tua itu. Lari ke sana kemari dengan gembira, karena dia merasakan upaya tuannya itu adalah karena selalu menyayanginya. 所以这个故事呢，就是交代我们，如果我们能够反思自己的生活，我们会发现生活有许多的障碍。可是当我们不知道要怎么做的时候，我们就会陷入这个困境。Ya, pesan dari cerita ini, jika kita melihat kehidupan kita ini, kita akan menemukan banyak rintangan dalam hidup kita. Pada saat kita tidak mengerti untuk melakukannya, apalagi buntu. 那相反的，我们必须要采取这个克服的障碍，要克服障碍啊，所以要继续前进啊。Sebaliknya, kita harus berbuat batu loncatan dengan rintangan-rintangan itu dan melangkah maju dalam hidup kita. 就像这个驴子，他如果失去了勇气，他就面临这个死亡嘛。所以驴子他没有丧失勇气，他用方法离开这个井，他用这个土，用他的身体来舔这个地，把这个本来很深的、就是有点深的井，把它变成浅，然后安全的跳出来。这个就是驴子的勇气，他的智慧。Ya, jika keledai itu pasrah dan kehilangan keberanian, kematian pun di depannya. Namun dia tidak kehilangan keberanian. Kemampuan keluar dari sumur dikarenakan kiriman tanah yang menjadikan permukaan sumur menjadi lebih tinggi. Sumur itu menjadi dangkal. Terakhir melompat keluar dengan selamat. 所以我们也一样哦，不要失去勇气。我们要冷静的思考。我们不应该被障碍阻挡了，不要前进了或失败了。我们要去克服障碍，创造新的机会，就朝着我们的生活前进哦。Ya, sama dengan kita. Seharusnya kita jangan kehilangan keberanian dan berpikirlah sejenak dengan tenang. Kita tidak harus dikalahkan oleh rintangan yang menghadapi jalan kita. Tetapi menjadikan rintangan itu tercipta peluang baru, harus bergerak menuju kemajuan dalam hidup kita. 所以不要轻易的放弃哦，因为每一个困难中都是常有转机的机会的力量，所以只要我们在这个祷告的时候去面对它就可以了。Untuk itu, janganlah terlalu mudah untuk menyerah. Karena di tengah setiap kesulitan, ada terselip kekuatan peluang. Dihadapi saja sambil berdoa. 祈祷呢，也许是允许，也是可能的。可是如果我们没有足够的善业啊，那么请求就是徒劳无功的，而导致我们祈求的时候得不到回应。所以我们还是要行善。Ya, berdoa itu boleh dan bisa saja. Permohonan sia-sia bila kita tidak memiliki simpanan karma baik. Itu akan menyebabkan tidak terkabulnya doa permohonan kita. 所
所以愿一切众生幸福安乐。 Semoga semua makhluk hidup berbahagia. 那今天的智慧之言 Ya, kata mutiara untuk hari ini 就是祷告和工作。 yaitu ora et labora, have a prayer. Berdoalah sambil bekerja. 那意思呢，就是我们生活中就是充满着确定性跟渴望的世界。那我们想知道我们所祈祷何时会得到回应？ Ya, bermakna kita hidup di dunia yang penuh dengan keinginan akan kepastian. Kita ingin tahu kapan doa-doa kita akan terjawab. 那我们的梦想何时才会实现？那伤口什么时候才会好？生命什么时候才会出现我们期待的奇迹呢？ Kapan impian kita akan terwujud? Kapan luka akan sembuh? Dan kapan hidup akan memberikan keajaiban yang diharapkan? 那这种无知常常会让我们造成这个焦虑啊，令我们不安。所以每一个宇宙在宇宙里面都有自己的节奏，所以我们的生活总是要有变化，不是按照我们所期望的进行。 Ketidaktahuan seringkali menciptakan kecemasan, membuat kita resah dalam ketidaksabaran. Namun, alam semesta memiliki ritmenya sendiri, aliran kehidupan dan tak selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Ditulis oleh Romosun. 那我们进入到这个自学审思， Ya, sekarang kita memasuki ke bagian renungan untuk mengintrospeksi diri sendiri. 自学审思第一，你在祈祷的时候，你会说什么？来祈祷所有的众生都能够幸福、快乐。 Ya, pertanyaan renungan yang pertama. Apa yang Anda ucapkan di dalam doa untuk mengharapkan agar semua makhluk bahagia? 自学审思第二，你是否曾经向个人或是其他的团体表达这个佛教的祝福跟问候？ Lalu yang kedua, sudahkah Anda mengekspresikan harapan dan salam Buddhis dengan individu maupun kelompok lain? 自学审思第三，我们用什么方式来回应？愿一切众生能够幸福安乐。 Lalu yang terakhir, yang ketiga, cara apa untuk menjawab Sabe Sata Bhavantu Sukhitata? 下一个活动，我们就请辛达带领我们一起祈祷。 Ya, selanjutnya kita akan melaksanakan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Sinta. Dipersilahkan. Marilah mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa bersama. Buddha, Buddha, semoga ada keajaiban. semoga ada keajaiban. Dia yang beriman, Dia yang beriman. kembalikanlah Kembalikanlah meja altar kami. meja altar kami. Karena orang beriman Karena orang beriman tidak menciptakan kecemasan dan keresahan. kecemasan dan keresahan. Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Bodhisattva Siddhartha Gautama, Bodhisattva Siddhartha Gautama, dan Upense Seja Monifo. Namo Punshi释迦牟尼佛. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 感谢天恩师的感谢天师的阿弥陀佛。阿弥陀佛. Kembali ke moderator untuk pembacaan sabda syair kearifan. Ya, kita akan membacakan bersama-sama sabda syair kearifan hari ini yang diambil dari Dhammapada Sahasravaga 8 yang 3 hingga 102. Sebelum itu kita mendengarkan bersama-sama Ibu Guru Hong akan membacakan versi Mandarinnya. Dipersilakan. 今天的智慧诗是法句经第3品102颂。背诵一首有意义，及听后
心得平静的戒，好过背诵白首无意义与证悟涅槃无光的戒。 Ya, sekarang kita membacakan bersama-sama untuk yang bagian Indonesianya dari Dhammapada Sahasravaga 8, 3 hingga 102. Ya, kita bacakan bersama-sama 1, 2, 3. Daripada 1000 bait syair yang tak bermanfaat adalah lebih baik satu kata dhamma yang dapat memberi kedamaian kepada pendengarnya. 那不要错过每一周的学习哦，都能够沐浴在佛陀的智慧当中。下周日见。 Ya, jumpa lagi di minggu depan. Jangan lewatkan episode pertemuan selanjutnya supaya kita terus diberikan siraman rohani Buddha. 好，那祝福各位家人学习愉快、平安健康。 Yang mendoakan ya bahagia dalam proses belajar dan juga dalam keadaan yang baik-baik saja, lancar semuanya dan penuh kesehatan.